Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Kak Ida Anwar? Masih recovery yang Masih kaki tu. recovery lagi? Ya, masalah kaki tu kan? Ya, masalah kaki. Jadi sebelum Kak Ida kongsikan pengalaman Kak Ida, okey, di sini kepada anda yang berada di live ini, sama-sama kita support Ida Anwar. Ida Anwar ni adalah seorang novelis yang dah menghasilkan berapa buku Kak Ida? Tak ingat lah. Rasanya dah lepas 16-17 macam tu. 16 ke 17 novel dengan e-book untuk bacaan e-book kan? Jadi Kak Ida menghasilkan semua novel berkisah-kisah seram lah semua. Ya, kisah-kisah seram berdasarkan kisah-kisah benar. Jadi kepada anda yang minat pada kisah-kisah seram, bolehlah anda kontak sendiri Ida Anwar, boleh PM tepi lah. dan juga jangan lupa follow Ida Anwar, ya. Follow TikTok Ida Anwar. Jadi nanti boleh PM tepi, boleh ada urusan jual beli ke tentang novel-novel seram hasil karya daripada Ida Anwar. Boleh, insya-Allah. Okey, tadi duk dengar apa gangguan dekat rumah ya? Ya, betul. Kak Ida, apa ni, ada ni lah Kak, ada bunyi angin. Ya, akak di luar angin memang kuat dekat balkoni. Oh, okey. Ingatkan dalam rumah. Okey, silakan Kak. Akak masuk ke dalam. Okey. Dah tak ada bunyi Tak ada. Okey, angin memang tengah kuat. Tingkat 17 ni angin memang kuat sikit. Oh, tingkat 17. Dapat tepi laut kan? Biasalah. Ya. Faham. Okey. Akak ni sebenarnya dah 2 minggu diganggu. Okey, sejak daripada akak sakit kaki, memang tak boleh berjalan, so akak just keluar daripada bilik je. Kita orang, suami akak pun dia sekali tidur kat luar sebab senanglah akak nak bergerak, sebab dalam bilik banyak barang, takut lagi kaki ni terkena apa-apa lagi kan, jadi kan dia badih lagi. Okay, jadi sekarang akak berjalan menggunakan tongkat ke atau macam mana? Dah seminggu lebih juga akak menggunakan kursi roda sebab tak boleh nak jejak langsung kaki. So ni dah belajar bertongkat, so dah boleh lah guna tongkat, cuma tak boleh nak bergerak. Ni sangat sebab kita tak boleh nak jejak sangat kaki kan, jadi macam bila kita dia sakit lah, berdenyut. Patah. Dia patah betul. Betul patah. Start daripada tu lah ada gangguan dekat rumah. Gangguan tu bermula daripada dalam bilik anak lelaki. Okey, ada satu malam tu. Okey, sekarang ni pun dia masih berlaku lagi. Okey, akak cerita daripada mula lah. Silakan Kak. Malam pertama, selepas siang tu akak ke hospital untuk settlekan urusan kaki. So malam tu dia dah start. Okey, mula-mula akak ingat akak seorang je yang dengar. Bunyi tapak kaki main pintu. Tapak kaki dia berjalan tengah malam pukul 2, pukul 3 macam tu, sebab akak tak berapa nak tidur, kaki sakit kan, tak berapa nak tidur. Jadi akak pun tak berapa, daripada berapa nak tidur tu dengar bunyi tapak kaki berjalan. Lepas tu dengar pintu bilik anak lelaki akak sebab akak tahu itu pintu bilik dia, sebab dia punya pintu bilik tu berbunyi. Jenis yang dia punya answer tu dah ni sikit, jadi dia berbunyi, akak tahu itu pintu bilik dia. Adalah pergi cek. Malam pertama akak tak ada pergi cek. Akak kata mungkin siapa-siapa ke bangun, atau mungkin dia bangun. Tapi bila siang tu akak tanya, malam tadi ada bangun ke pukul 2, pukul 3? Mana ada, dia tak tidur. Okey lah, akak pun just diam je lah. Kepala otak ni memang dah fikir dah, ni mesti ada something yang
yang berlaku dekat situ. Lepas tu kedua, dalam pukul 2, pukul 3 dia akan ganggu 2, 3, 4 macam tu. Okey. Dalam pukul 2 lebih dekat pukul 3 macam tu, tiba-tiba akak dengar anak akak ni panggil ibu. Lepas tu dia panggil nama adik dia, nombor 2, Wafi. Lepas tu dia panggil lagi adik dia Aish. Seorang pun tak ada menyaut sebab semua dah tidur. Tak ada menyaut. Akak je yang belum tidur lagi. Akak tak adalah pergi tengok dia. Lepas tu dia keluar. Dia kata, sebelum tu akak ada dengar orang buka pintu bilik dia. Tu yang dia panggil semua orang. Dia ingat adik-adik dia yang buka pintu bilik dia. Buka pintu bilik abang ibu ke? Cakap ibu tak boleh nak jalan, nak pergi sana, malas ibu nak pergi bilik air pun bercinta, kena tunggu ayah tolak pergi bilik air, ibu nak pergi buka pintu bilik abang buat apa? Ada orang buka pintu bilik ni, siapa ni? Pintu bilik memang tak berkunci dia memang tak kunci pintu bilik dia. Dia memang tak kunci. Dia tutup macam tu je. Dia memang tak kunci. Sebab kadang-kadang adik dia masuk bilik dia, tidur sekali dengan dia. Jadi malam tu adik dia tidur dengan yang perempuan. Jadi dia pergi cek. Adik dia seorang pun tak ada bangun. Siapa yang buka pintu bilik dia. Dia memang tak ada nampak siapa-siapa pun. Bunyi bising bunyi tapak kaki. Dia kata, abang dengar bunyi tapak kaki. Akak cakap, alah perasaan kau je tu. Padahal akak pun dengar sebenarnya, cuma tak nak dia rasa takut lah. Sebab kenapa akak tak nak dia rasa takut? Sebab bilik dia memang ada something. Bilik dia memang ada something. Bila dia tidur, ada satu malam, dalam masa 2 minggu ni juga, ada satu malam ayah dia sebelum tidur, biasa ayah dia memang akan cek, takut ada yang time cuti sekolah ni masing-masing kan cuma tengok handphone sampai lewat pagi. Dia takut ada yang belum tidur cukup masa dia, belum tidur on time yang macam yang dia ni. Jadi dia cek, dia buka pintu bilik anak bujang dia. Yang seorang ada 2 bilik bujang. Yang seorang satu grup dah tidur. Yang abang ni dia tidur seorang-seorang. Jadi ayah dia ni pun buka pintu bilik dia dalam keadaan sama-sama cahaya daripada luar, dan sama-sama cahaya tu ayah dia nampak ada benda putih dekat atas katil. Atas katil dia, tepi katil dia macam tu. Ayah dia keluar balik, ibu, apa benda yang dekat dalam bilik abang tu warna putih? Akak kata tak ada apalah kot, dia gantung tuala ke apa ke. Akak just fikir macam tu. Dia kata bukan, akak ni pun duduk atas kerusi roda, dia tolak. Akak nak pastikan benda tu apa. Berani lah kan, berani. Sebab yelah asyik dah 2-3 hari asyik dengar bunyi benda yang tak best. Akak buka pintu, tak ada apa pun. Nak katakan kain tuala ke apa ke, tak ada. Memang tak ada apa-apa. Kata biarlah dia kat situ. Akak pun dah tak ada ni. Lepas tu dalam masa 2 minggu ni tau, dia memang berturut-turut. Ada sekali tu akak tak boleh nak tidur sebab bila lewat malam macam ni, time macam ni, dia dah badan akak ni macam gatal, nyamuk banyak. Akak tak tahu daripada mana nyamuk tu datang. Terlalu banyak. Duduk tingkat 17, nyamuk susah ikut lift. Akak percayalah mungkin nyamuk ikut siapa-siapa yang naik daripada bawah, naik lift masuk rumah kita. Tapi dalam keadaan yang banyak, seolah-olah diserang, sampai akak rasa satu badan gatal. Itu nampak macam benda pelik. Akak rasa nyamuk tu banyak macam tinggal dekat rumah atas tanah macam tu lah. Ya, betul. Macam akak ni dikelilingi semak samun macam tu. Tingkat 17, nyamuk yang banyak macam tu. Akak pun sepatutnya tak banyak. Sepatutnya memang tak banyak pun. Tak perlu pun nak pasang kipas, tak perlu pun nak pasang ubat nyamuk semua. Tapi dah 2 hari, 3 hari ni akak memang terpaksa pasang sebab akak tak boleh nak tidur. Lepas tu ada benda ni memang berkisar dalam masa 2 minggu ni lah. Ada sekali tu akak dah lepas subuh, akak tidur sebab malam akak tak boleh nak tidur. Akak tidur, akak dengar siang hari pun ada orang campak
barang. Campak barang, akak terjaga, sangat kuat. Akak terjaga, akak tengok tak ada apa pun. Lepas tu ada juga satu malam dalam range 2, 3, 4 akak dengar bunyi, akak punya tongkat dia main ketuk ketek pergi ke arah bilik abang, arah bilik anak akak tu lah. Akak bangun, akak duduk, akak tengok akak punya tongkat ada je kat tepi katil akak. Tapi bunyi itu daripada luar? Bunyi tu dalam rumah. Dalam rumah? Di lorong rumah akak ni, dia lorong bilik. Mula-mula masuk je pintu ruang tamu, dapur di lorong. Bilik tu semua di lorong. Lorong tu kalau kita tak buka lampu, dia memang akan jadi suram macam tu lah. Jadi 3 bilik tu terletak di lorong. Jumpa toilet, jumpa pintu bilik anak dengan 3 bilik tu memang di situ. Bilik utama boleh keluar ke balkoni. Bilik utama ada 2 pintu, pintu belah hadapan dengan pintu di balkoni. Okey, lepas tu suami akak pagi lepas kita orang dah siap solat dalam pukul 6.30 macam tu, dalam pukul 6.30 macam tu dia pergi bilik air. Lepas tu dia check anak dia, dalam bilik abang tu juga tau. Abang tu juga, dia tak ada bilik lain, bilik itu saja. Okay, dia tengok ada dia ingat anak dia bercakap dekat telefon. Sebab bilik tu gelap, dia nampak ada cahaya tu macam seolah-olah orang tengah pegang handphone. Dia panggil anak dia, abang, dah bangun ke? Anak dia tak menyaut. Dia tanya lagi 2-3 kali dia panggil, abang dah bangun ke? Abang bercakap dengan siapa? Anak dia tak menyaut, anak dia diam je. Lepas tu dia keluar, dia tutup pintu, dia keluar, dia cakap dengan akak, siapa dalam bilik abang? Ada cahaya lah, abang main telefon ke? Abang tengah bercakap dengan bakal menantu lah, ada akak akan menipu menantu. Okey, lepas tu dia keluar, dia cakap dengan akak. Akak kata, takkanlah dah pukul 6.30, tak mustahil jugalah sebab menantu tu nak pergi kerja pukul 7 je lagi, dia nak pergi kerja, mungkin dia orang tengah bercakap telefon ke apa ke. Dia kata, tapi ayah panggil abang tak menyahut pun, dia cakap. Akaknya pun tak puas hati, bertongkat-tongkat, akak pun pergilah tengok. Anak tu tengah tidur nyenyak, telefon dia letak dekat atas meja. Allah. Tak tahulah tu cahaya apa ke, semua tu tak tahu, tak dapat diperjelaskan. Banyaklah benda. Dalam masa 2 minggu ni akak dengar macam suara mak akak datang bagi salam, akak tengok tak ada. Lepas tu malam tadi anak perempuan akak kena. Dia kata dah 2 malam dah dia kena. Dia dengar bunyi orang main guli. Okey, hari pertama dia kata 2 hari lepas dia dengar bunyi orang main guli. Malam tadi dia dengar pukul 2 pagi, 3 pagi, dia tanya adik-adik dia, korang ni kan apa benda main lato-lato pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Adik-adik dia kata, bila masa kita orang main lato-lato pukul 3 pagi, pukul 2 pagi. Main lato-lato main lato-lato. Diorang memang ada seorang satu yang lelaki, yang anak-anak lelaki yang kecil ni ada lato-lato. Diorang main lato-lato tu, memang diorang selalu main lato-lato tu. Tapi dah berapa hari ni diorang tak ada main, tiba-tiba benda tu dimainkan. Kakak dia kata ni, tapi adik-adik dia seorang pun tak mengaku, semua dah tidur. Tapi memang betul, malam tadi pun suami akak dia balik pukul 3 pagi. Dia ada kerja sikit dengan anak yang nombor 2. Dia kata, siapa? Balik semua dah tidur. Tapi anak yang perempuan dia kata dia dengar. Cakap itu biasalah kat dalam rumah ni. Yang pelik, gangguan tu waktu siang pun. Okey, nanti waktu siang pun ada Waktu siang pun nanti akak ada sekali waktu lepas asar waktu tu akak dengar orang dah azan. Orang azan, lepas tu akak masih lagi terbaring dekat akak punya katil-katil. Katil akak dekat luar ni menghadap ke balkoni. Ada kain lansir. Dekat kain lansir tu akak nampak bayangan hitam. Nampak bayangan hitam. Akak sempat ambil sebab kebetulan masa akak tu akak tengah tengok TV, pegang handphone.
untuk akak main game. Sebenarnya main game sementara nak tunggu pergi ke nak tunggu bang habis. Akak nampak lepas dia habis bang tu akak nak bangun lah, pegang handphone. Tapi nampak benda tu, akak kata apa benda kat belakang tu. Akak ambil gambar. Gambar tu ada. Nanti akak send dekat profile untuk nilai. Boleh. Memang nampak bayangan orang. Kita orang semua macam terkedu tau. Macam kata apa benda yang ada dekat belakang tu siang-siang hari. Tapi memang waktu siang pun, kalau macam kadang-kadang waktu pagi macam tu, adik-adik akak selalu call untuk bertanya akak okey ke tak okey ke kan. Di sini Kak ada daripada Syafa Ismail mengatakan Sis Ida ada lah, dia kata. Ada Syafa. Itulah saja je nak cerita dengan profil gangguan yang Mimin Alibaba. Rasanya Syafa dah baca kot dekat akak punya TikTok. Memang dalam masa 2 minggu ni, yang sebelum ni before akak ada cerita dengan profil pasal yang gangguan lain tu. Sebenarnya dia ada related dengan benda tu juga. Jadi memang tak boleh nak buat apalah. Apa nak tak nak pun terpaksa hadap lah, benda ni dah bertahun. Bercampur juga dengan benda yang ada dekat rumah. Akak rasa macam sebab dah berapa hari juga akak dengar bunyi tong besar dekat atas. Sebab akak duduk di tingkat atas sekali, ada tangki tong besar. Tangki tong tu tangki besi tau. Memang besar dekat atas tu. Waktu siang akak selalu dengar bunyi tang macam tu. Akak tak tahu apa bendanya. Tapi budak-budak lah pernah naik ke atas tu sebelum dia kunci. Diorang naik waktu malam. Di tangki besar tu dekat mana Kak? Betul-betul atas bangunan ni. Ya, atas bangunan ni. Memang tangki tu memang ada support satu building tu lah. Building tu 18 19 tingkat tu memang dia support air daripada atas. Tangki tu berbunyi. Tapi memang ada lah geng-geng dulu sebelum diorang kunci, diorang ada budak-budak paranormal naik atas. Memang ada something kat situ lah. Marina biasa Marina Resort. Orang kata berhantu. Akak duduk dekat sini. Jadi benda tu kita memang faham sudahlah. Rumah ni pun before, sebelum akak penyewa hanya mampu bertahan 3 bulan. Paling lama pun 6 bulan. Hanya akak je yang mampu bertahan 6 tahun dah. 6 tahun. Tengok tu. Korang ada. Korang boleh 6 tahun. Selama bayangkan 6 tahun. Terusan nak cakap, owner bagi sewa sangat-sangat murah dengan rumah yang sebesar ini. Hanya 600. Selepas 6 tahun dia baru naikkan 100. 2 bulan lepas. Sekarang 700 lah. Sekarang 700. 700 pun masih berbaloi. Tapi itulah, berdepan dengan masalah macam ni lah. Nak kena hadap. Nak kena hadap lah benda-benda macam tu. Keras dengan Waalaikumsalam. Itulah anak akak tu memang, yang abang ni dia memang, akak tak tahulah, dia memang ada satu benda yang melekat dekat dia. Yang orang kata dia mudah nampak, mudah benda ikut. Ada satu kes anak akak yang sulung ni lah, kenapa dia selalu kerap sangat dapat gangguan. Puncanya memang daripada apa yang pernah terjadi pada dia. One day, tak silap akak, masa tu akak ada jemputan untuk talk dekat UPSI Tanjung Balin. Lepas tu besok tu akak ada pesta buku last sebelum COVID. 2 tahun 3 tahun lepas. Macam tu lah. Masa tu dia baru berusia 17 tahun. 17 tahun masa macam tu. Masa tu akak pukul 3 pagi dia keluar daripada rumah. Pukul 10 malam dia cakap nak pergi jumpa kawan dia dekat taman dekat dengan rumah akak ni. Dia pergi pukul 10 pagi, pukul 10 malam. Lepas tu akak tunggu dia tak balik. Dalam pukul 2 pagi kawan dia panggil.
datang dekat rumah. Cik Dah, tolong Cik Dah datang tengok Adam ni, tak tahu Adam ni kenapa. Okey, tak tahu. Terima kasih pada yang memberi hadiah tu. Terima kasih banyak-banyak. Okey, akan sambung. Waalaikumsalam budak tebing. Silakan Kak. Dia dah pukul 2:30 pagi tu dia tak balik. Kawan dia datang, akak dia kata datanglah Cik Dah tengok Adam ni kenapa dengan Adam ni, saya tengok dia lain macam lah, saya takut lah. Okey, akak ni pun pukul 2:30 pagi dengan ayah dia, dengan suami akak pergi tengok dia dekat rumah kawan dia. Dia dah teruk gila dah kat situ. Dia meracau, dia merepek, dia merapu. Dia cakap macam ni tau. Aku nak balik. Tolonglah hantar aku balik. Aku nak balik. Akak tanya dia, kau nak balik mana? Rumah aku dekat je, dekat situ je, dekat kubur tu. Kau hantar je aku dekat situ. Lepas tu dia boleh cakap nama dia Hajah Samsiah. Then dia cakap dengan anak akak ni lah, mungkin benda tu lah yang merasuk dia bercakap dengan akak. Dia kata dia dah duduk situ lama. Anak engkau lalu dekat situ bising, ganggu aku nak rehat, dia cakap. Allahu Akbar. Jadi cakap okey tak apa, sebab dah pukul 2:30 besok pagi akak nak pergi ke Tanjung Malim. Dia pun ada kerja dekat PWTC. Jadi akak kata okey tak apa, aku hantar kau balik. Akak dengan suami akak pukul 2:45 pagi bawa dia naik kereta. Akak duduk belakang, suami akak bawa kereta, akak duduk belakang dengan dia. Sambil tu akak borak dengan dia, cakap kenapa kau duduk dalam badan anak aku, kenapa kau ikut dia? Anak kau ni, dia cakap, anak kau ni baik, aku suka dia. Dia bising, dia lalu kat tempat aku, bising, dia ganggu ketenteraman aku. Dia cakap macam tu. Okey, akak cakap tak apalah, aku hantar kau balik. Kau ni siapa sebenarnya, kenapa pula engkau ikut dia? Dia cakap lah nama dia Hajah Samsiah. Dia hidup tahun 1930-an macam tu, zaman Jepun, dia cakap. Pada zaman Jepun, aku ni kaya dulu, dia cakap. Dia cakap macam tu, aku kaya, aku ada ramai anak, tapi anak-anak aku semua tak pedulikan aku. Aku mati. Dia kata macam tu Ya, dia kata anak akak, dia bercakap melalui anak akak tau. Cakap aku mati pun tak ada siapa-siapa pun yang nak sedekahkan aku Al-Fatihah ke apa ke. Habis kau nak apa sekarang? Akak tanya dia. Cakap, bolang kau sedekahkan aku Al-Fatihah sikit. Akak just follow je. Akak baca Al-Fatihah tu, dia menangis. Dia menangis, anak akak ni lah, dia menangis, beriyalah dia menangis. Sebab dia cakap terima kasih, 80 tahun aku merayau-rayau, tak ada siapa-siapa pun yang nak sedekahkan Al-Fatihah dekat aku. Okey, lepas tu kita orang dalam kereta tu nak menyampaikan ke tempat yang dia nak pergi tu, nak balik ke rumah akak juga, on the way tu, nak menyampaikan ke situ. Akak punya, ya Allah takutnya, akak dengan suami akak, ya Allah takutnya, tak tahu nak cakap macam mana dah. Akak ni dah tak tercakap. Lepas tu dah sampai betul-betul dekat depan kubur. Kubur tepi jalan, siapa-siapa yang biasa pergi Teluk Kemang dia akan tahu kubur tu dekat mana. Okey, dekat kubur tu betul-betul kat depan bus stop tu akak kata, dah sampai ni, kau kata kau nak balik, dah sampai rumah kau ni, apa lagi? Duduklah dekat rumah kau ni, turunlah, tinggalkanlah anakku, jangan ikut dia lagi. Dia punya ni, dia macam dalam kereta tu dia punya menahan tu sampai nampak dia punya urat-urat kat leher tu. Dia mengeruh, orang kata macam lembu kena sembelih. Lepas tu dia terangkat, dia tahan bumbung kereta tu dengan dua-dua belah tangan dia. Dia terangkat daripada tempat seat, daripada ni akak pun boleh ni. Lepas tu dia terus kenapa? Ada bunyi gangguan daripada siapa? Dah. Lepas tu macam ada gangguan lah. Okey, lepas akak turunkan dia tu, dia kata, abang kat mana ni? Cakap, ibu ambil, abang tak ni, motor abang ni. Masa tu dia tak ingat lagi pasal motor dia. Okey, akak bawa dia balik, dia kata dia lapar. Dia lapar, lepas tu ada kawan dia tu ikut balik, kawan dia temankan dia. Lepas tu kawan dia belikan mi goreng dengan ayah dia pun layan, dia makan apa benda semua. Akak suruh dia tidur. Lepas tu pagi-pagi akak bawa dia dengan kawan dia, seorang akak hantar ke Kajang, dia hantar ke PWTC, akak terus shoot pergi UPSI.
Akak selesai dekat UPSI, petang akak pergi PWTC, ambil dia, dia balik rumah makan. Masa makan dia bukan selera dia bukan selera kita tau. Selera maksudnya selera dia bukan selera kampung. Selera dia selera western. Selera dia, western. selera western. Tapi malam tu dia makan gulai rebung. Dia makan gulai rebung siap dia puji-puji. Sedap dia cakap. Jadi macam adik-adik dia semua kata pelik lah. Makcik-makcik dia semua kata pelik lah. So kita akak ni dah penat ni, akak mandi. Akak pergi mandi, lepas tu dia keluar. Dia duduk kat luar, dia isap rokok. Yang lain tu akak dah siap mandi je, diorang cakap, pergilah tengok abang tu kenapa lain macam je, abang ada kat luar. Akak pun pergilah. Dia cakap, ni aku ni ajar Samsiah. Sedap Fauziah masak. Fauziah tu nenek dia tau. Dia cakap, sedap Fauziah masak. Dah lama aku tak makan gulai rebung. Sedap Fauziah masak. Dia kata, lepas tu sedih. Dia sedih lah. Dia cakap lah, kenapalah kau duduk kat sini? Dah lah, tak payahlah duduk dengan anak aku. Tak payah duduk dekat anak aku. Aku tak nak. Aku boleh jaga anak aku. Dia cakap apa tau? Dia kata, aku nak jaga anak kau ni. Anak kau sakit. Akak memang nampak ada bonggol tau dekat bahu dia. Dekat belakang bahu dia ada bonggol. Bonggol tu macam bonggol unta tu, dekat belakang badan dia. Ya, belakang badan dia. Akak nampak benda tu berbonggol. Akak kata ni bukan ni. Akak kata tak apalah, pergi tidur. Sebab dah lewat sangat, dah pukul tak silap akak dah pukul 12, pukul 1 macam tu, dah lewat sangat. Akak kata pergi tidur. Akak kata abang tidurlah sebelah ibu. Tak apa, tidur kat sebelah ibu. Dah besar gajah, tidur kat sebelah ibu. Sebab benda alam. Yelah, sebab takut kan. Dia tidur, akak kata tidurlah. Akak je semua nak alihkan dia punya perhatian. Yelah, tidurlah, penat lah dia cakap. Penat lah kerja, benda semua. Lepas tu tiba-tiba dia pusing. Sebelum tu dia cakap, anak kau ni sakit tau, aku nak jaga dia. Lepas tu dia pusing, dia pandang akak dengan mata dia macam dah memang orang kata apa, dah lain dah, memang bukan dia dah. Akak pun dengan suami akak, dengan mak usu dia, dengan mak lang dia, start kereta, bawa dia pergi cari ustaz. Ya Allah, malam tu seorang ustaz pun tak ada. Semua keluar pergi mengubat orang. Ustaz yang kita orang kenal dekat area-area Rawang tu. Masa kita orang kat KL masa tu. Ustaz kita orang kenal dekat area Rawang tu, seorang pun tak ada. Akak kata, ya Allah, hai macam mana ni? Jadi kita orang prefer daripada Rawang, Temple Park tu kan ada taman perumahan dekat belakang Shell tu, ustaz tu dekat situ. Daripada situ kita orang shoot pergi ke Selayang lama. Sambil-sambil tu kita orang berfikir juga mana nak cari. Dalam perjalanan, bayangkan daripada Temple Park tu nak pergi ke Selayang tu, jalan gelap, betul tak? Apa yang biasa dekat memang situ gelap tu. Saya tahu memang gelap. Dalam pada gelap tu dia boleh cerita. Okey, dulu dekat sini ni dulu ni askar komunis ni semua banyak mati ni. Allah, dia dah cerita dah hal-hal yang jadi masa zaman ni. Dia bukannya peminat sejarah, dia tak tahu pun benda-benda tu semua. Tapi dia boleh cerita in detail. Dia dekat sini dulu apa, kat sini dulu apa. Sampai dekat Selayang dia cakap, kau tahu tak dulu ni tak ada pasar ni, apa benda ni semua. Ni semua lombong ni sini dulu ni. Semua ni dalam-dalam ni lombong ni. Dah kita orang ni semua kat dalam kereta dah diam dah. Tak boleh nak cakap apa. Lama akak teringat seorang kawan ni, dia kebetulan dia ada di Gombak. Akak cakap tak kisahlah kau nak jumpa aku dekat mana pun apa ke, janji anak aku ni okey. Kita orang buat dia kat tepi jalan je bro Fai. Kat tepi jalan je dekat Petron Selayang Warta kat Kaltek. Dekat tepi situ je. Dia punya jerit. Orang kat Kaltek tu semua dah pandang dah. Memang dia menjerit kau gila punya dia menjerit. Dia peksan. Lepas tu dia satu lagi dalam perjalanan tu dia baca surah Al-Mulk tau. Surah Al-Mulk dia baca, dia boleh hafal. Padahal akak tahu anak akak dia bukannya hafal pun surah tu, dia tak hafal pun. Lepas dia pengsan dia sedar. Dia cakap, kenapa kita ada dekat KL ni? Jadi siapa yang ikut dia pergi bekerja dekat PWTC tu? Siapa yang makan gulai rebung?
Siapa yang ni, dia boleh ingat, motor abang mana motor. Dia kata, bukan abang ada kat Taman Intan ke? Kenapa tiba-tiba ada dekat KL? Dia cakap macam tu, kenapa abang tiba-tiba ada dekat KL? Tu akak cakap, abang tak sihat. Itu je lah. Aku kata, tapi abang ingat lah. Lepas tu kita orang balik rumah, dia cerita. Masa malam dia keluar tu, dekat tepi tu, kat tepi kubur tu, ada seorang perempuan, nenek dia kata, pakai telekung, panggil dia. Panggil dia, tahan dia kat tepi jalan. Dia kata memang masa tu memang tak ada sebiji pun motor lalu, kereta lalu. Padahal jalan tu sibuk tau, tapi dia kata memang tak ada. Abang nampak, dia kata abang berhenti. Dia kata abang berhenti, lepas tu nenek tu kata, dek, tolong nenek, kereta nenek rosak dekat atas tu. Dia kata dia tak terfikir pun jalan atas tu jalan mati ke kubur. Hanya motor saja boleh lalu, kereta tak boleh lalu. Kenapa kereta tu boleh ada kat atas tu? Dia kata, lepas tu dia ingat, dia kata kereta tu kereta lama, kereta jenis lama, kereta zaman-zaman dulu-dulu dia kata. Dia kata dia kereta zaman dulu-dulu. Dia kata ketuk je kereta tu boleh hidup. Lepas tu nenek tu cakap, terima kasih. Kau ni baik, rajin tolong orang. Dia cuma cakap macam tu je. Lepas tu dia kata dia pergi jumpa kawan dia. Dia jumpa kawan dia, dia pergi sekejap je, dia cakap dia nak balik. Masa dia nak balik tu, dia ikut jalan yang pertama dia nak balik. Dia kata abang dah sampai dekat simpang, berhenti, abang nak tunggu kereta clear. Tiba-tiba abang ada balik dekat rumah kawan abang, dekat area kawasan rumah kawan. Abang kata abang pelik lah, bila masa pula aku pusing. Dia ingat dekat situ. Lepas tu dia kata dia cuba ikut jalan besar ke tangki air, ikut lalu belakang sekolah. Dia kata sampai dekat tangki air tu, abang nampak tangki air tu, tapi tiba-tiba abang rasa macam pandangan dia tu macam terlelap. Dia kata dia macam terlelap. Dia ada balik di kawasan rumah kawan dia. Kali ketiga dia cuba ikut juga balik satu lagi jalan. Ada banyak jalan lah nak balik ke rumah tu. Memang ikut jalan dalam memang banyak lah. Dia cuba ikut jalan Kelapa Sawit, jalan ikut keluar dekat Tokong Besar, dekat Batu Enam. Dia kata sampai je menurun bukit tu, dia ada dekat kawasan dia. Dia kata dia memang dah sampai dekat menurun bukit tu, tiba-tiba dia berpatah balik ke dalam taman tu. Dia berada dekat tepi kolam Indah Water. Dia kata dia jadi pelik, dia termenung dekat situ. Dia kata mana aku nak pergi ni. Lepas tu dia teringat kawan dia yang datang panggil akak dekat rumah ni. Kawan dia ni, dia pergi rumah kawan dia tu, dia sempat gegar pintu pagar rumah kawan dia tu. Dia cakap, Ashraf, tolong aku. Ashraf ni dia sempat keluar je. Dia kata masa Ashraf ni keluar, dia kata dekat belakang dia toleh ada nenek tu. Nenek yang dia tolong tadi tekan bahu dia dua-dua sampai dia terduduk. Memang kawan dia cakap, Adam datang rumah saya kat pintu pagar, tiba-tiba dia terduduk, dia tak boleh bangun. Lepas tu Cik Dah, kawan dia cerita, Adam merepek-repek, Adam tak sedar apa. Lepas tu dia pergi masuk dekat dalam tebu. Dia masuk dalam tebu, dia keluar balik daripada tebu tu, dia tak ada apa. Patutnya kalau dia masuk kat dalam tebu tu, daun tebu tu kan macam tajam kan, mesti dia ada miang. Tak ada. Dia boleh celah tebu, dia boleh melompat atas kereta tengah berjalan. Kereta kancil, sampai kemek lah kereta kancil orang tu. Ini betul-betul heran ni. Betul memang ni dia kata kita orang nak tangkap dia, Cik Dah, dia pergi panjat pagar tu, dia lompat pagar tu, dia boleh lompat pagar tu, macam ada sesuatu yang ni dia. Lepas tu dia merepek-repek sampai jadi kes polis. Polis datang malam tu tengok dia sebab kawan ni dia dah takut kan. Kebetulan pula polis meronda. Polis tu pula kawan-kawan kita orang jugalah. Polis tu, Kak, anak akak ni kenapa? Ada ambil barang ke? Dia kata, cek lah. Akak kata cek. Tengok poket, tengok benda, satu apa pun tak ada. Tak ada jumpa apa benda pun. Dia asyik merapu yang nama dia Hajah Samsiah. Tapi memang sedih lah. Hajah Samsiah tu bercerita 80 tahun dia kata. Tapi yelah, itu mungkin apa, orang kata mungkin Karin ke apa ke, kita tak tahulah. Korin ke apa ke, kita tak tahulah kan. Okey, lepas tu sejak daripada tu dia memang akak bawa juga, usaha jugalah dia pergi berubat, tapi benda tu, gangguan tu still ada. Dia seolah-olah terbuka tau, dia punya pandangan tu, hijab dia tu terbuka. Jadi dia boleh nampak
Kadang-kadang kata ni nenek tua tu ada lah dekat dalam bilik abang. Abang tak puas hati betul lah. Dia selalu cakap macam tu. Dan lepas tu tak lama lepas tu dia sambung, lepas dia habis PSA dia sambung belajar kerja kapal. Lagi yelah, bila dia dah macam tu, dia dah boleh nampak tau benda-benda tu. Orang kata, kebanyakan ustaz kata dia nampak melalui mata jin tu. Benda tu pergi datang. Jadi dia naik kapal. Okey, kapal dia merata lah, dia berjalan ke Australia, ke Indonesia, ke Borneo, ke Filipin. Jadi dia kata dekat atas kapal tu abang tak tahu macam mana nak cakap. Punyalah banyaknya dekat laut tu. Dia cakap atas kapal, dalam bilik, dia kata merata-rata. Dia boleh nampak Dia jadi boleh jadi macam tu. Jadi akak pun bila ada gangguan macam ni kat dalam rumah, dia orang pertama yang kena. Lepas tu baru akak. Apa yang saya dengar cerita ni Kak, daripada kenalan saya dululah yang pernah kena gangguan jin pada tubuh badan dia lah. Dia kata setiap pesakit yang ada gangguan jin pada tubuh ni, mereka ni boleh nampak tau benda-benda ni. Betul. Jadi akak pasti sangat yang anak akak dia alami benda macam tu. Sebab dia memang akak pergi berubat, jumpa dengan ustaz. So ustaz kata memang benda tu ada. Benda tu akan lagi cepat menyinggah bila dia dah terbuka. Kita tutup dia macam mana pun, benda tu akan sempat lagi menyinggah kalau dia tak amalkan apa yang ustaz bagi. Biasalah budak bujang, kita tak boleh nak expect dia akan sentiasa amalkan apa yang ustaz bagi untuk lindung diri dia. Kita terpaksa jugalah. Itu pun kadang-kadang kita ingatkan dia, cakap jangan ni sangat, nanti benda tu jadi ni, nanti lagi susah. Jadi itulah. Jadi memang dia punya ni, memang kes tu masa tu ada video dia tau. Akak upload video tu dekat Facebook, akak dapat view yang sangat banyak, 30,000 lebih. Viral terus video tu. Akak upload malam, pagi tu video tu dah viral. Akak terus delete. Sebab apa? Akak tak nak dia baca komen. Sebab ada komen kata dia hisap dadah. Jadi mungkin dia ni ke apa ke. Jadi komen-komen yang macam tu, so akak delete. Dan akak pun dah tak ada simpan dah video tu. Sebab macam apa, lagipun dah lama kan. Kawan dia mungkin adalah lagi simpan video dia kena rasuk tu. Memang jadi, orang kata apa, jadi tragedi betul lah masa tu. PWTC punya tragedi. Lepas tu dah terus kena COVID. Lepas tu dia pun dah belayar. Dia pun dah ni dia ada di darat. Ni dia tengah bercuti. Sekarang ni dia berada dekat darat lah. Dia baru lepas turun daripada mana, Singapura. Dia turun. So sekarang ni dia ada di darat. Dia cuti 3 bulan. Lepas raya dia akan naik balik. Itulah kisahnya. Jadi sekarang ni doa-doakanlah gangguan yang berada di rumah akak ni hilang. Penat nak layan. Tapi akak sekarang masih lagi dalam usaha untuk berubat lah. Ya, masih dalam ni 2-3 hari lepas akak ada berubat. Tapi akak belum sempat pergi. Cuma jarak jauh dulu. Tengok ada kurang. Kaki pun kurang sakit. Kaki tu jadi macam ni pun, macam yang akak cerita dengan profile before sebelum ni kan. Kaki tu pun ada kaitan lah dengan benda tu. Memang dia Kak, sebentar ya Kak Okey, baik. Mimin boleh tunggu sekejap ya Min ya. Kasih Kak Ida habiskan cerita. Boleh ya? Ya, Mimin dah nak habis lah pun. Okey, kejap lagi kita Mimin. Okey lah. Jadi akak cuma berharap benda ni cepat ni lah. Sebab yelah, akak kita tepis dengan cara kita juga, amalan kita juga, ikut apa yang ustaz ajar. Benda tu dia pergi
kalau kita terleka sikit dia datang balik. Lagipun diorang ustaz pun ada cakap rumah ni sebenarnya tak sesuai. Sebab betul memang bila waktu petang, waktu senja kita boleh nampak matahari tu tenggelam betul-betul dekat laut tu, daripada suku setengah sampai habis bulat matahari tu kita boleh nampak clear. Memang ustaz kata kedudukan rumah tu tepat matahari tenggelam tu pun tak elok juga. Satu lagi marina, okey, akak punya rumah betul-betul menghadap ke bay. Yang bay tu di Anjung tu orang dulu-dululah, orang tempatan dekat sini pun ada cakap dengan akak rumah yang korang duduk tu memang tak, tempat yang tak bagus. Sebab nama dia Labuan. Diorang kat sini panggil, orang lama-lama dulu panggil dia Teluk Labuan. Okey, Teluk Labuan. Kalau ikut alamat lama pun Teluk Labuan, Marina Resort Teluk Labuan. Bukan Teluk Kemang. Bukan, Teluk Labuan. Dekat sini dia panggil Teluk Labuan, tapi masih dalam Kariah Teluk Kemang. Orang lama lah yang panggil Teluk Labuan ni, orang-orang lama. Teluk Labuan. Saya baru first time dengar ni. Dekat hujung marina tu, bay tu memang sebenarnya ada orang memancing, tapi kebanyakannya orang tak memancing dekat situ sebenarnya. Sebab ada banyak sangat gangguan kat situ. Memang budak paranormal pun ada pergi situ buat paranormal, memang selalu jumpa. Paling banyak kakak tu lah, paling banyak kakak tu. Dekat situ tempat orang buang segala macam saka. Jadi orang banyak jumpa juga botol-botol yang bertutup kain kuning dekat situ. Jadi tempat tu walaupun view cantik, orang kata memang nice, memang orang kata kita sukalah, macam akak memang suka view macam tu, tapi benda-benda macam tu akan singgah. Itulah kata orang lama-lama dekat sini. Tapi akak seronok duduk sini. Bukannya seronok sebab ada hantu tu ke apa ke, tak ada, sebab view dia cantik, akak suka laut. Suasana lah, maksudnya suasana dia yang tenang kan. Tenang, aman-aman. Itulah memang kat sini memang ni lah. Suami akak pun pernah diekori wanita kakak tu sampai ke rumah. Yang kena akak. Ikut dia tapi yang kena akak. Allah. Sampai dia tengok pada siapa yang semangat dia lemah sikit tu, dia akan kacau lah. Ya, betul. Macam akak ni, akak memang empat macam tu. Akak nak katakan badan tu lemah tidak, tapi akak orang kata yelah, sebenarnya yang sebelum ni akak cerita pasal gangguan saka tu. Okay, jadi gangguan saka tu yang menyebabkan mata ni cepat nampak. Itu akak tak nafikan lah benda tu. Jadi bila kita nampak benda tu menempel dekat kita. Itu yang jadi masalah dekat akak sekarang ni. Akak berusaha, akak tak pernah penat, tak pernah jemu. Ya tak, kena benda ni memang tak boleh putus asa. Sebab apa? Benda ni gangguan daripada makhluk hantaran orang juga. Saya terkena, saya dengan isteri pernah terkena juga. Kami mengambil masa bertahun-tahun juga untuk berubat kak. Akak sampai pun sekarang alhamdulillah dah tak ada lagi gangguan, terutama pada isteri saya lah, yang bila benda tu berada dalam tubuh badan isteri saya kan, benda tu akan mengganggu rumah tangga kan, daripada panas. Betul. Lepas tu isteri saya selalu ternampak benda-benda yang benda-benda halus lah, makhluk halus ni kan, selalu kena kan. Betul, itulah yang akak alami ni. Sebab tu akak jarang keluar malam, lewat malam. Akak jarang keluar tapi akak suka. Itulah masalahnya, akak jarang keluar tapi akak suka. Sebab apa tau? Bila kita nampak benda macam tu, jadi macam sekali pandang. Ya, kita mungkin satu faktornya akak ni suka cerita seram sebab nampak benda tu lah. Sebab jiwa akak seni. Ya, akak seni dalam bidang penulisan kisah-kisah seram ni kan. Ya, itu satu. Macam jadi Mimin Alibaba kenal Kak Ida Anwar kan? Mana Mimin? Ya, saya. Kenal kan Kak Ida Anwar? Kenal. Saya pun mengikuti cerita-cerita. Tu dia. Tu dia. Itulah. Sebab
bila kita suka menulis berdasarkan kisah benar, Yes. benda tu orang pun katalah benda tu akan ikut kita. Betul tu Kak Ida. Akan follow kita. Sebab dia tahu kita bercerita mengenai dia. Mengenai dia. Jadi Sama lah macam saya juga kan. Walaupun saya dengan anda berdua ni sedikit ada kelainan bidang kan, tapi saya pun turut juga diganggu lah. Kadang-kadang diganggu bila sedang menghasilkan proses rakaman bercerita secara offline lah, bukan live lah, rakam untuk diterbitkan di saluran yang lagi satu tu kan. Saluran yang button merah tu kan, tak boleh sebut. Jadi kadang-kadang saya diganggu juga Kak. Min, kadang-kadang diganggu juga. Memang orang kata benda ni memang lumrah jugalah. Kalau bila kita dah bercerita tentang dia, memang kena juga. Betul. Betul, tak dinafikan. Pada akak benda tu macam akak pun tak tahu, akak just layan gitu, lepas tu akak tulis. Bukannya untuk isi konten ke tak apa, tapi akak tak nak benda tu akak lupa. Lagipun satu akak memang suka. Jadi benda tu senang lah. Macam tu. Macam kes dekat rumah ni, benda tu masih terjadi. Last yang lato-lato malam tadi, malam ni tak tahulah. Malam ni tak tahulah. Akak dah tidur. Akak rasa akak nak tidur. Saya kalau dengar lato-lato ni saya gelak. Akak rasa malam ni akak nak tidur sebab besok pagi akak nak pergi Sepang. Besok pagi ada kat so besok akak nak pergi Sepang pagi. Yes. Moga Allah permudahkan urusan akak ya. Ya, insyaAllah. Apa-apa nanti bolehlah akak kongsikan apa-apa nanti. No problem. InsyaAllah nanti bila saya datang di Podixon nanti di area Teluk Kemang nanti saya akan hubungi akak. Boleh. Akak dengan suami ada je, insyaAllah. Terima kasih Kak. Okey, baik. Okey, sama. Kita Okey. jumpa lagi Kak. Selamat berehat ya Kak. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi.